fil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir solat maghrib berjemaah pada malam ini. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib ini. Kita mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal soleh yang kita buat, yang mana boleh kita persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Dalam biasa kita baca surah Sajdah pagi Jumaat. Pagi Jumaat itu dalam surah Sajdah itu ada satu ayat, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita dihisab oleh Allah, pada ketika itu Allah menceritakan suasana orang-orang yang sedang dihisab di depan Allah. Allah Ta'ala kata walau tara, dan sekiranya kamu, kalau kamu dapat tengok, kata Allah Ta'ala, kita lah ni, Allah Ta'ala kata kalaulah kamu dapat tengok, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kamu melihat mereka orang-orang yang buat dosa, yang mana ketika mana dihisab mereka ni akan menundukkan kepala mereka di depan Allah. Kita bagi dia potong dulu. Okey, berjaya dipotong. Saya teringat kes apa ni, tahun bila 4-5 tahun lepas, anak-anak tahfiz kita yang dekat apa ni, kat Keramat tu, yang mati kan orang yang tu dia letak tong gas tu, dia bakar, kemudian dia mangga kan, memang syahid semua. Tak, kalau dia tak ni, kalau dia bakar, kita ni semua syahid jugalah. Syahid semua kita kan. Itu moral of story dia kan. Sebab dia jahat tu, dia memang dia letak tong gas tu, kemudian dia mangga. Sebab bila dia terbakar kan, ustaz dia nak keluar semua tak boleh kan, memang dia mangga, syahid semua. Tak apa, saya fikir kalau syahid kita sama-sama syahid lah dalam ni. Allahu Rabbi. Ketika mana Allah sebut orang yang buat dosa ni dihisab depan Allah, mereka ni akan menundukkan muka. Walau tara izil nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dia tunduk muka. Apa yang dia kata? Qalu rabbana, dia kata inna sami'na, dia kata orang yang buat dosa ni, yang tak banyak amal dia kata, ya Allah, kami dah dengar, kami dah percaya kan apa yang berlaku sekarang ni. Farji'na, apa yang dia minta ketika mandi depan Allah, hanya dia minta farji'na na'mal salihah, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihah, supaya kami boleh buat amal yang saleh. Maksudnya kita nanti depan Allah, bila Allah Ta'ala hisab kita kan, pahala tak banyak sangat. Allah, ya Allah, ya Tuhanku, balikkanlah kami ke dunia. Apa kita nak buat? Na'mal salihah, supaya kami boleh buat amal-amal salih. Inna muqinun, kami dah yakin dah boleh tengok dihisab pada Allah itu. Ada ke keyakinan betul
Jadi kita hadir pada malam ni, inilah dia bekal-bekal amal-amal saleh kita datang dengan penuh ikhlas untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-An'am Allah Taala sebut dia golongan yang tak mengambil peluang untuk menuntut ilmu, untuk buat amal-amal saleh ni. Kalau kita ni nanti berada depan Allah Subhanahu wa taala itu, ketika mana dihisap, kalaulah contohlah andai kata Allah beri keizinan untuk kita pulang balik ke dunia, kan macam tadi dia minta nak balik ke dunia kan. Kalaulah contoh tiba-tiba Allah Taala bagi, Allah Taala izin balik kamu ke dunia, kamu macam yakin sangat dulu tak buat amal soleh, nak buat amal soleh. Allah Taala record dalam surah Al-An'am, Allah Taala sebut walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakadzibun. Allah Taala kata kalaulah andai kata kami pulangkan balik orang yang nak balik ke dunia tu, nak balik ke dunia kan, kalaulah mereka ni yang minta balik ke dunia ni, kami pulangkan balik dia ke dunia, dah tengok azab pahala tak banyak kan, kami pulangkan balik ke dunia. Allah Ta'ala kata la'adu limanhu anhu, dia akan buat balik yang dia buat dulu. Kalau dia tak datang semayang, tetap tak datang. Kalau dia jenis tak puasa, tetap tak puasa. Kalau dia jenis buat maksiat, dia tetap buat maksiat walaupun dia dah tengok azab tu. Kalau Allah Ta'ala pulangkan balik ke dunia, kalau dunia dulu dia buat maksiat, Allah Ta'ala pulangkan balik, dia akan tetap buat maksiat tu. La'adu limanhu anhu, Allah Ta'ala kata dia akan buat balik benda tu. Wa innahu lakazibun, sungguhnya dia tu berdusta. Sebab apa? Sebab takdir Allah tu dah berlaku, kan? Takdir Allah tu dah berlaku. Takdir ni dia tak boleh patah balik kan. Tak boleh back to future. Kalau kita orang putih tu dia ada back to future kan. Itu cerita orang putih kan. Tapi takdir Allah bila berlaku tu dia tak boleh patah balik. Kalau Allah Ta'ala balik kan, dia akan jadi macam tu juga. Benda tu dia tak boleh nak ubah. Sebab itu tengah kita hidup ni, tengah kita ada kesihatan, kita pula boleh berfikir, inilah dia aku datang bekal-bekal yang boleh aku bawa. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama, saya tuan-tuan, kita bila kita datang tu kita niat ikhlas lillahi ta'ala, minta kita datang solat, buat amal ibadat, solatnya, tazkirah kita dengarnya, infaknya, puasa kita niat betul-betul ada ikhlas, dia menjadi amal saleh daripada Allah SWT. InsyaAllah muslimin hadirin yang kasih sekalian, malam ni kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Ulum Al-Quran karya Dr. Abdul Latif Muda dan Dr. Semawati Ali yang diterbitkan oleh Pustaka Salam. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 7 bulan 8 yang lalu. Kita berada pada muka surat 47. Habislah muka surat 47, yang mana kita telah membincangkan tentang ta'rif ulum Quran, perbahasan perbezaan ulum Quran, ilmu tafsir, usul tafsir. Kemudian kita membicarakan tentang cara bagaimana Al-Quran itu didokumentasikan pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Osman. Kita bincang dan sampailah kita kepada skop yang terakhir, iaitu kepentingan menjaga Al-Quran. Malam ni kita akan masuk muka surat 48, iaitu bab yang keempat dalam ni dia tulis. Bab yang keempat iaitu adab serta keutamaan membaca juga menghafaz Al-Quran. Muka surat 48 dia masuk bab yang keempat dalam tajuk ini. Dan skop yang kedua itu iaitu adab serta keutamaan membaca dan juga menghafal Al-Quran. Dia nak membicarakan tentang dari sudut adab yang kita nak bicarakan. Adab dari sudut serta keutamaan. Adab satu, bagaimana kita beradab. Kemudian dalam kita beradab tu ada yang utama, ada yang kurang utama, kan? Yang afdal dia bagaimana dia sudut beradab. Mungkin adab tu ada beberapa adab, tapi yang utamanya yang bagaimana. Dari sudut nak membaca ataupun kita nak menghafal Al-Quran. Okey. Kata pengarang, hasil usaha Khalifah Abu Bakar dan Osman, terpeliharalah Al-Quran dari sebarang perubahan sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah kepada kita sekarang ini. Selain itu, setiap zaman dan masa Al-Quran dihafaz oleh jutaan umat Islam. Quran yang sampai pada kita ini
hasil usaha khalifah-khalifah dulu, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Osman, kemudian ulama-ulama seterusnya sampai kepada kita terpelihara, disebabkan ulama-ulama dulu menjaga dari sudut originality, autentiknya Al-Quran itu. Hal ini selaras dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ini juga bertepatan dengan dalil pada Quran. Allah Ta'ala sebut surah Hijr ayat yang ke-9, Allah Ta'ala kata kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pastikan Al-Quran itu akan terpelihara. Dia beza dengan kitab-kitab yang lain. Taurat, Zabur, Injil tak terpelihara, Suhuf tak terpelihara, dan kitab-kitab yang lain itu hanya untuk suku-suku kaum tertentu. Tapi Quran untuk semua sekalian manusia sampai akhir zaman. So dia perlu terpelihara dari sudut teks Al-Quran itu. Okey. Kemudian dia masuk topik yang pertama, adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Kata pengarang dia kata, seseorang yang membaca Al-Quran seolah-olah ia berada di sisi Allah dan bermunajat kepadanya. Tu ayat yang pertama tu. Seseorang yang sedang membaca Al-Quran seolah-olah ia berada di sisi Allah dan bermunajat kepadanya. Quran di kalam Allah. Kalam Allah. Kadang-kadang orang sebut Quran ni surat cinta daripada Allah, kan? Bagaimana seorang yang dia dapat surat cinta daripada kekasih dia, kan? Jadi bila dia baca tu, kalau zaman sekarang orang tak panggil surat lah, mungkin WhatsApp cinta, kan? Untuk WhatsApp lah, kan? WhatsApp kalau zaman dulu memang orang utus surat. Surat tu bukan surat biasa. Surat tu dia letak punya minyak wangi, buka tu baru wangi, kan? Kertas tu pun berkilat-kilat, ada berbunga-bunga, kan? Betul, dengan bau wangi kertas itu. Surat cinta zaman dululah, kan? Zaman sekarang ni tak ada dah macam tu, tapi dah semua jenis online. Maksudnya seolah dia berada di sisi Allah dan bermunajat kepadanya. Sebab bila baca Quran itu dia salah satu bentuk zikir, dan bila kita baca Quran kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang. Untuk itu seseorang hendaklah menjaga adab tertentu. Oleh demikian bila kita ini bermunajat kepada Allah, berada di sisi Allah, hampir dengan Allah, so perlu ada adab yang perlu dijaga, di mana ulama telah menggariskan beberapa adab sebagai panduan antaranya. Maksudnya adab tu banyak, tapi pengarang ni dia ambil beberapa adab yang utama di sisi pengarang. Dia kata pengarang yang pertama, hendaklah sentiasa suci pada zahir dan batin. Hendaklah suci zahir dan batin. Maksudnya kita kena ambil wuduk lah. Jangan ada hadas besar, jangan berhadas kecil. Ini adab dia. Hendaklah sentiasa suci zahir pun kita suci dari sudut kotor luaran, dan juga batin juga kena suci. Hati juga kita bila kita nak baca Quran tu, hati kita kena bersih, kena ada sifat ikhlas. Itu semua mainan dalam hati kita lillahi ta'ala. Bukanlah kita baca tu nak tunjuk, nak riak depan orang, rasa hebat bacaan kita, paling bertajwid, kan? Kita tahu dekat tempat ni kalau bacaan Quran orang akan kata, kita tengoklah muka haji ni dia memang tukang baca Quran, kan? Kau nak baca suruh dia, kan? Lama-lama kita akan rasa macam rasa hebat pula, kan? Kan? Dia boleh merosakkan dari sudut batin keikhlasan kita, kan? Okey. So pastikan, dia katakan zahir dan batin. Hal itu kerana membaca Al-Quran adalah zikir paling utama berbanding segala zikir yang lain. Quran ni kalau kita baca banding dengan zikir-zikir yang lain, Quran ni paling tinggi. Kita boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, banyak macam-macam jenis zikir. Tapi kalau dalam konteks zikir yang paling baik ialah Al-Quran. Al-Quran itu bila kita baca, bila dizikir, sebab dia per huruf, bukan per perkataan, per huruf. Satu huruf tu dapat 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim dah ada 170. Simple je. Kalau subhanallah bagus kita zikir, kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada kelebihan dia, kan? Cik Imam Al-Ghazali dia
dibuatkan hari Isnin, Selasa, apa zikir yang tu bagus diamalkan. Tapi pengarang disebutkan kalau Quran ni nak banding dengan zikir yang lain, dia berada di level paling tinggi. Disebut kelebihan pahala dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah membaca di tempat yang suci dan bersih. Bila kita nak baca Quran ni, kita kena pilih tempat yang suci dan bersih. Tak boleh kita nak baca Quran dekat dalam tandas. Dan tandas tak boleh baca Quran. Ataupun kita cari tempat kawasan sampah. Ini adab. Ini adab. Tak boleh tempat yang kotor kita pergi baca Quran. Saya ingat masa belajar dulu, kita kena banyak ngapal kan. Kalau matan tu kita biasa ngapal dalam tandas kan. Kalau ngapal kadang-kadang duduk tandas tu lama kan, sakit perut kan, setengah jam duduk dengan tandas. Ngapal matan tu biasa ngapal dalam tandas. Matan lah, tapi Quran lah tak ada buat ngulang kan, ngulang matan lah. Okay. So nak baca Quran ini di tempat yang suci dan bersih, iaitu tempat paling sesuai juga layak dengan kebesaran serta ketinggian Al-Quran. Sebagai contoh, ulama berpendapat sunat membaca Al-Quran di masjid. So kata para ulama, tempat yang sunat untuk membaca Quran ini di masjid. Dan konteks kita masjid, surau, tempat-tempat kita beribadat kan. Ini merupakan tempat yang sunat untuk membaca Al-Quran. Itu pendapat para ulama. So kena cari tempat yang sesuai. Yang kedua, yang ketiga, hendaklah memakai pakaian yang bersih, cantik dan juga kemas. Adab dia, memakai pakaian yang bersih, kemudian pakaian yang cantik dan juga yang kemas. Kita lah kalau kita nak pergi jumpa bos ataupun nak pergi menghadap raja kan, dia ada pakaian-pakaian yang khusus. Begitulah bila kita nak pegang Quran, nak baca Quran ni, kita nak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bermunajat, nak berzikir, nak merintih kepada Allah. Jadi kita kena pastikan dari sudut pakaian itu pakaian yang bersih, cantik dan juga kemas. Kemudian yang keempat, hendaklah bersugi dan membersihkan mulut. Ni adab. Ini jarang kot. Orang kita ni biasa kalau kawan-kawan kita jemaah tabligh ni memang dia istiqamah. Istiqamah dia dengan sugi tu ada je dekat poket kita. Kalau kita ni kita kena amalkanlah. Ini sunnah Nabi. Maksudnya bersugi satu cuma sunnah Nabi, dan terutama apabila kita nak membaca Quran, ambil berus gigi, gosok kumur-kumur. Tak semestinya nak betul-betul kita gosok, tapi kumur mulut tu dalam keadaan bersih. Kalau ada sugi tu, itu sunnah Nabi, di mana ia merupakan tempat mengeluarkan suara untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran. Bila kita baca, mulut tu bersih. Sebab apa kata pengarang? Sebab daripada mulut kita tu lah akan keluarnya ayat-ayat Al-Quran. So kita kena pastikan tempat ayat Quran tu keluar bersih. Kalau tadi dia katakan pakaian kena bersih, tempat pun kena bersih. Dalam masjid, tempat zuluk pakaian ni dia masuk ke dalam lagi mulut pun kena bersih. Sebab situlah akan keluarnya, terlantunnya ayat-ayat suci Al-Quran, dia kata. Okey, di mana ia merupakan tempat mengeluarkan suara untuk menyebut ayat Al-Quran, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afwahakum turuq lil Quran fatayyibuha bisiwaki. Dia kata, maksudnya sesungguhnya mulut-mulut kamu merupakan jalan lalunya ayat Al-Quran, maka peliharalah dengan bersugi. Ini disebut dalam Ibnu Majah dalam bab At-Taharah, muka surat 291. So ada hadis ni disebut dalam Ibnu Majah, yang mana inna afwahakum, dia katakan mulut-mulut kamu ini merupakan turuk lil Quran, jalan-jalan keluarnya ayat-ayat Al-Quran. Fatayyibu, maka hendaklah dipelihara, dibersihkan, dicantikkan dengan apa? Bisiwaki, dengan kita bersiwak. Okey, itu yang keempat. Kemudian yang kelima kata pengarang, hendaklah menjauhkan diri daripada ketawa dan bercakap kosong ketika membaca Al-Quran. Ini adab. Ketika mana kita membaca Al-Quran, jauhkan daripada ketawa dan bercakap kosong. Kadang-kadang kita dalam halaqah kan,
dalam halaqah kita baca Quran, buat tadarus ke, ni ditekankan. Jauhkan diri daripada kita ni banyak ketawa. Duk ketawa membaca Quran, kita duk bersembang, jangan. Sebab itu dikatakan wa idza qur'al qur'anu fastami'u wa ansitu. Ada hukum Quran ini, dengar satu, istami'u dengar, kedua ansitu, diam. Dengar dan diam. Ada dua hukum bagi Quran. Kalau orang zikir-zikir tak apa, kita bercakap, kan? Orang zikir-zikir kan, kita boleh bercakap, tak ada masalah. Tu zikir, subhanallah, 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 boleh berhenti. Dan kalau Quran ni kita nak berhenti tu pun dia ada adab. Ada cara nak mutuskan bacaan, nak ambil bacaan dia balik, kan? Dan kalau kita duduk dalam majlis bacaan Quran itu, dia kata elakkan daripada kita ketawa dan bercakap-cakap kosong ketika membaca Al-Quran. Sebab bila kita baca Quran, kalau nak cakap kita kena berhenti jangan di tengah ayat, kena berhenti di hujung ayat. Dia ada istilah dia waqaf. Waqaf maksudnya berhenti, dia nak sambung balik, kan? Kalau tuan-tuan belajar tajwid kan, dia ada waqaf, ada ibtida' kan. Maksudnya waqaf kawan dia ibtida'. Dia ada satu lagi istilah dia al-qat'u. Al-qat'u ni dia memang berhenti nak tutup Quran, kan. Itu nama dia al-qat'u. Kalau waqaf ibtida' ni, bila dia kata waqaf maksudnya berhenti, dia nak sambung bacaan. Itu waqaf. Kalau ibtida' kita mula bacaan. Tapi kalau kita nak sadaqallahul azim, kan, ataupun kita nak betul-betul kita nak berhenti tu, nama dia kita nak buat kerja lain. Contohnya kita berhenti, ada kita nak sembang ke, ada nak orang panggil ke, nak jawab kejap ke, nama dia al-qat'u. Al-qat'u tu maksud dia putus. Dia memutuskan. Jadi kita kena pastikan kalau dalam kita membaca Quran itu, contohnya ada nak jawab salam ke, orang bagi salam, ataupun ada orang tanya, ada orang panggil, tiba-tiba isteri panggil, ada benda urusan nak buat, kejap je, bukan lama, nak cakap 3-4 minit, nak angkat telefon ke, kan, ada orang call penting, kita kena pastikan kita memang al-qat'u, kan. Al-qat'u maksudnya kita kena berhenti pada ujung ayat, rasul ayat, pada yang bulat tu, kan, kena sempurna ayat tu. Lepas tu baru kita tutup. Tutup itu, maka kita berhenti situ, nama dia al-qat'u. Dia tak sebut sebagai waqaf, sebab waqaf dia akan ada ibtida'. Ni kalau belajar tajwid lah, kita tengok ta'rif itu. Dia akan nama dia al-qat'u. Kat qat'u ni potong, kita potong baru tutup Quran, angkat telefon, jawab orang tanya, semua tu gini. Kemudian bila buka balik, kita ada adab dia. Bila kita buka balik Quran, kita ta'awuz, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian baca bismillah. Boleh sambung bacaan, sambung bacaan. Dia ada adab, dia tu detail satu-satu. Berbeza dengan orang kalau zikir subhanallah, 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 subhanallah. Ada orang tanya, kita berhenti, apa boleh jawab, kan. Kemudian nak sambung terus, alhamdulillah, 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 boleh kita zikir, kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita zikir, kan. Tapi kalau Quran tak boleh, dia tak boleh buat macam tu. Kita kena ikut adab dia. Itu perlu kita memahami. Itu dia kata Quran itu dia ada level dia yang tersendiri, dia katakan. Dia kata okey, hendaklah menjauhkan daripada ketawa dan bercakap kosong ketika membaca Al-Quran. Sebab dia kata dalam bagi Quran itu dia kena dengar dan juga diam. Kadang-kadang orang ni Quran, bila baca Quran dia dengar, tapi dengar sambil bersembang. Tu dia tak kena tu. Sebab itu apabila dibahaskan tentang ada masjid, surau yang dia pasang speaker luar bacaan Quran, so ulama khilaf. Ada ulama dia kata kalau Quran tu kita pasang dekat luar, speaker luar, bacaan Quran yang kuat tu, dia menyebabkan orang yang kat sekeliling tu, dia sebenarnya dia bukan nak dengar ayat Quran tu. Dia bukan nak dengar ayat Quran tu, tapi dia akan jadi salah apabila ayat Quran itu dipasang bunyi kuat menyebabkan dia bersembang, dia tak dengar. Sedangkan hukum hendaklah ayat Quran itu bila dibaca dia perlu dengar. Satu, dengar, dan dia tak boleh bercakap. Dengar, kena diam. Kemudian kita ambil tindakan pasang, sedangkan orang tak sepatut, bukan masa untuk dia dengar.
Masuk ulama bahas. Ada ulama dia tak bersetuju. Dia tak bersetuju. Dia kata kalau majlis-majlis nak buat, kalau dalam masjid ke surau, dalaman tak apa. Contohnya kita ada program untuk baca Quran dalam. Memang yang hadir ni memang nak dengar Quran. Maka dia akan dengar macam tuan-tuan lah. Kita nak kuliah kan memang dengar betul. Jadi kalau kita baca ayat Quran ke tuan-tuan memang dengar. Dengar, diam dan dengar. So kita menjaga adab-adab Al-Quran itu. Tapi apabila Quran tu dipasang dekat luar, bunyi kan, ada orang duk bersembang kat kedai tepi tu Quran. Jadi dia menjadi satu kesalahan. Ada ulama kata tak boleh. Ulama ada yang jenis keras tu boleh. Ada setengah ulama dia kata boleh. Dia dah biasa suasana tu tak ni. Adalah perbezaan pandangan itu. Tapi kalau kita nak menjaga adab-adab Quran, kita kena ikut. Maksudnya kalau nak pasang, kalau yang luar tu kita zikir tak apa. Kan? Tuan-tuan nak pakai zikir munajat dia kan. Subhanallah, alhamdulillah, zikir. Tak kisahlah apa-apa zikir kan. Qasidah ke, tak apa. Maksudnya dia bunyi, kita ni kan orang Melayu, dia boleh dengar tu. Kalau tutup tu rasa tak ada bunyi, rasa macam tak ada surau, tak ada masjid lah kan. Dia macam boring lah kan. Kita dah biasa dengar tu, boleh rasa macam syiar tu seronok. Tambah kalau macam Ramadan kan, kalau ada bunyi-bunyi sikit baru dia rasa macam semangat nak ibadat tu kan. Cuma jangan pasang ayat Quran. Zikir, qasidah tak apa. Sebab ayat Quran ni kita kena jaga. Macam ni tadi kita bincang, bila nak baca tu kena ada adab dia, kena perhati. So kalau ulama yang mutasyaddid tu dia kata kena jaga sangat. Cuma ada pendapat tu dia kata boleh, ada yang ringan kan. Jadi bagi kita yang belajar ni, kita ambil lah yang terbaik dalam kita menjaga adab-adab Al-Quran. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kata pengarang, hendaklah berada dalam keadaan tenang dan duduk penuh tertib. Namun begitu, kiranya membacanya dalam keadaan berdiri tetap harus, khususnya atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Ini sudah adab dia. Maksudnya baca Quran tu biar dalam keadaan kita tenang, kita duduk dengan penuh tertib. Tapi kalau kita membaca pula dalam keadaan berdiri, bukan pula dikatakan haram. Yang baik tadi duduk dan kita tenang. Sebab kita bukan setakat membaca, sebenarnya kita mentadabur, menghayati ayat itu. Dan kalau kita faham makna tu kita hayati sekali. Jadi kadang-kadang kita perlu duduk tenang baru dapat dihayati. Tapi bukanlah menjadi salah kalau berdiri baca kan dalam jalan. Tuan-tuan ngapal berapa surah yang dihafal dalam kereta tengah drive kan, nak pergi pejabat jalan jam kan, setengah jam sejam tu baca kan, baca ulang surah Al-Mulk, Yasin, Sajadah, surah Al-Waqi'ah. Jadi tak jadi kesalahan. Cuma diajar sini adabnya sedemikian. Okey. Kemudian yang ketujuh, kata pengarang, setiap kali memulakan bacaan hendaklah terlebih dahulu membaca isti'azah. Jadi setiap kali kita nak baca Al-Quran, kita perlu isti'azah. Isti'azah apa dia? Isti'azah kita lafaz a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ada beberapa lafaz, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Ada 2-3 lafaz, tapi standardnya kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim lah. Itu setiap kali kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Kemudian diikuti dengan membaca basmalah. Basmalah ni kita baca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kena ada isti'azah, kemudian bismillah, kan? Isti'azah dengan basmalah. Setiap kali kita nak baca. Erti kata lain, hendaklah membaca basmalah setiap awal surah kecuali surah Taubah, dia kata. Dan kalau basmalah pula ni, setiap awal surah tu kita akan ada basmalah, ada bismillah, kecuali pada surah Taubah. Surah Taubah ni surah Bara'ah, dia tak ada bismillah. Kita auzubillah baca surah terus. Memang dalam hadis para sahabat dia kata, bagaimana kami nak tahu Nabi ni habis satu surah dia masuk surah yang lain, kan? Macam mana kami nak tahu, dia kata. Bila orang kumpul Quran kan, nak tengok macam mana kita nak tahu habis surah ni masuk surah yang lain. Dia kata apabila habis surah tu ada bismillah. Dalam penulisan para sahabat, dia kata kami tahu di antara surah ini bila ada bismillah, dah habis baru masuk surah ini. Dan para sahabat disebut, dan di antara surah Al-Anfal lepas dia Taubah.
Surah Al-Anfal dengan Taubah memang tak ada basmalah. Basmalah tu memang tak ada bismillah. Hanya ada khat, dia letakkan satu garis. Ini pada makhtutat para sahabat begitu. Memang dia tulis begitu. Mereka tahu memang berubah surah, tapi yang disalin diambil daripada Nabi ajar begitu. Memang tak ada tulis basmalah, bismillah. Surah-surah lain ada. Okey, dia ada isti'azah, kemudian ada basmalah. Dan kita kalau kita tadarus seorang pertama tu dia akan baca auzubillah, dia baca bismillah, dia boleh baca. Orang kedua dia perlu tak baca auzubillah tu juga kuat-kuat kan? Dia tak perlu. Dia boleh baca pelan aja. Dia baca pelan, dia sambung terus. Tambah kalau di tengah ayat. Bukan tengah ayat, ujung ayat lah, maksud sambung. Mungkin satu muka surat. Dia sudut adabnya, dia tak perlu baca kuat. Maksudnya orang pertama je auzubillah, dia baca bismillah, dia mula. Orang kedua kan, dia isti'azah, dia perlahan. Isti'azah dia perlahan. Auzubillahi minasyaitanirrajim, disambung. Sayaqulu sufaha min kan. Dia tak perlu baca dengan kuat. Isti'azah itu. Itu kalau kita dalam dan kita buat halaqah. Tapi secara umum dia kata kena baca isti'azah dan juga basmalah ketika mana kita memulakan bacaan, kecuali surah Taubah. Okey. Kemudian yang ke-8, hendaklah membaca dengan tartil. Dengan tartil, iaitu memelihara hukum tajwid agar menambahkan lagi minat kepada penghayatan ayat-ayat yang dibaca dan melahirkan kesan yang mendalam dalam jiwa. Hal itu selaras dengan firman Allah, warattilil qur'ana tartila. Dan Quran ni ada satu ayat, surah Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah Taala sebut warattilil qur'ana tartila. Hendaklah dan bacakanlah Al-Quran itu. Baca Quran itu dengan tartil. Tartil ni jadi perbahasan. Apa dia benda tartil ni kan? Tartilah. Para sahabat pening tak faham, tabi'in tak faham apa dia tartil ni. Kalau kita buka buku tajwid, dia letakkan ada dari sudut martabat bacaan ni. Ada dikatakan sebagai tahqiq, ada dikatakan sebagai tadwir, ada sebagai hadar, bacaan yang perlahan, tadwir pertengahan, hadar laju. Tahqiq paling slow bacaan. Biasa kalau tarawih itu dia bawa dengan tadwir. Kalau hadar ni biasa orang hafal Quran lah, dia nak ulang, dia baca dengan bacaan yang laju. Satu muka surat tu dalam 2 minit aja. Itu level hadar kan. Satu muka surat 2 minit. Maksudnya satu juzuk 20 minit. Sejam dia boleh baca dalam 3 juzuk. Itu hadar punya level. Kalau bacaan yang dikatakan tadwir, tadwir tu pertengahan. Tadwir ni dia pergi satu muka surat tu dekat 4 minit. Satu juzuk dia boleh pergi dalam 45 minit. Tu. Kalau dikatakan yang hadar ni 20 minit, kalau tadwir dia 40 minit. 40 minit tu tadwir. Maksudnya standard biasa orang sembahyang tarawih. Kalau tuan-tuan baca dengan bacaan nama dia tahqiq, itu memang mengantuk. Itu 1.5 jam ke 2 jam satu juzuk. Itu meletih lah. Satu muka je dah lentuk dah kan. Itu level. Semua ini sama ada tahqiq, hadar atau tadwir ni, ulama ada katakan semua ni dia perlu duduk bawah tartil. Tartil tu umum. Tartil semua tu sama ada tahqiq, hadar ataupun tadwir, dia ni duduk bawah tartil. Bawah tartil. Pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia ditanya, apa itu maksud tartil? Orang tak faham dia tu. Dia kata ma'rifatul wuquf, dia kata tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa dia tartil? Tartil kata Sayyidina Ali ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu bermaksud memperelokkan bacaan. Tajwid maksudnya mencantikkan, mengelokkan huruf itu, sebutan huruf. Huruf tu dia sudut apa? Makhraj huruf, sifat huruf. Itu tajwidul huruf. Panjang pendek itu melibatkan huruf. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wuquf. Dan dia tahu cara nak berhenti. Berhenti kat mana, nak mula kat mana, kan? Bila kita ngaji kadang-kadang belajar tajwid ni belajar okey dah, tapi tak tahu nak berhenti kat mana kan. Payah kan. Ni boleh berhenti ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jadi dia gabung dua tu. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf.
mencantikkan dari sudut tajwid, panjang pendek, makhraj, sifat, huruf semua, dan juga dia mengetahui ma'rifatul wuquf, tempat wakaf. Tempat wakaf kat mana, sini berhenti, boleh berhenti, tak boleh, ini makna tergantung, ini makna tak sesuai, ini makna terikat. Tu dikatakan ma'rifatul wuquf. Itu belajar tajwid tu dia detail lah, dia ceritakan tentang takrif tajwid itu. Okey. Maka di sini katakan perlu bacaan itu dalam bentuk tartil. Tartil itu memelihara hukum-hukum tajwid agar menambah lagi minat kepada penghayatan yang dibaca dan melahirkan kesan yang mendalam dalam jiwa. Kalau dikatakan tahqiq tu, kita dengar dengan menghayati, dengan tadabbur makna-makna dia. Okey, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 kata pengarang, hendaklah berusaha memahami ayat-ayat yang dibaca sehingga dapat mengetahui tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah selaras dengan firman-Nya, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Quran yang memimpin jalan yang lurus. Yang ke-9 kata pengarang, adab dia lagi, kita berusaha memahami ayat-ayat yang dibaca sampai dapat mengetahui tujuan Al-Quran itu diturunkan. Para sahabat dululah, sahabat salafus salih, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bila para tabi'in ni dia ambil bacaan daripada para sahabat. Para tabi'in ni dia sangat teruja dengan para sahabat ni. Allah, sahabat ni dapatlah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tabi'in tak dapat. Jadi dia tanya, dulu zaman sahabat tu macam mana ya jumpa Nabi, macam mana wahyu tu turun, macam mana bagaimana para sahabat ni ambil bacaan daripada Nabi, mereka ni para azan ni. Dah masuk dulu 1 minit lagi. Jadi tabi'in ni sangat teruja, dan mereka ni bertanya kepada antara ahlul Quran ialah Abdullah bin Umar. Dia tanya pada Abdullah bin Umar, anak Sayyid Umar, bagaimana dulu ambil bacaan daripada Nabi tu, macam mana cara dia. Abdullah bin Umar dia kata, kami ambil Quran, akhazna minan Nabi, ayatul Quran disebut asyara. Dia kata, kami dulu bila satu wahyu tu turun, Nabi ajar ayat Quran, ataupun kami jumpa Nabi nak ambil ayat-ayat Quran yang baru, kami ambil 10 ayat je, tak banyak. Dia kata, yang kami ambil 10 ayat je. 10 ayat. Sekali datang ambil 10 ayat. Sekali datang di mana ambil 10 ayat. Dan kata Abdullah bin Umar, kami ambil 10 ayat tu, kami baca, dapat pada Nabi, kami bawa balik. Kami baca ulang, hafal dengan baik, dan kami fahami makna dia. Kami fahami maknanya, kami tadabbur, dan kami amalkan. Kita bagi laluan azan ni.
Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah malam ni kita cover tajuk adab membaca Al-Quran. Ada pengarang diletakkan dekat sini ada 10 adab dalam kita membaca Al-Quran. Dan kata pengarang ini adalah panduan asas. Dia kata banyak dia ada adab dia tu, tapi dia letak 10 sahaja. Kita masih pada yang ke-9 tadi. Kisah Abdullah bin Umar itu dia menjadi satu perkara yang besar yang dipandang oleh tabi'in. Bagaimana cara mereka nak mengambil ayat-ayat Al-Quran itu, cara nak ambil. Dapat tahu bahawa sahabat ni ambil 10 ayat. 10 ayat baca. Kata Abdullah bin Umar, ambil daripada Nabi 10 ayat, baca, kemudian hafal, kemudian tadabbur. Tadabbur makna dia amalkan. Bila kami dah dapat baca, kata Abdullah bin Umar, kemudian hafal, kemudian tadabbur, kemudian yang keempat kami amalkan isi kandungan dia. Yang 10 ayat ni ambil. Kemudian selepas itu, kata Abdullah bin Umar, barulah kami mengambil ayat yang lain. Baru dia ambil ayat. Maksudnya para sahabat tu dia tak ambil banyak-banyak, dia ambil sikit, dapat faham, amal, hafal yang baik tu, baru jumpa Nabi lagi ambil, hafal lagi, tengok dia ayat yang lain. Itu kaedah bagaimana para sahabat ambil ayat Al-Quran tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bukan setakat baca, bukan setakat hafal, tetapi faham, tadabbur dan amalkan. So ada beberapa step tu, yang mana kalau kita tengok step-step tu, kita pada hari ni kita tak follow sangat step tu lah, kan? Kalau anak-anak kita ngaji, dia ngaji je lah, kan? Tak faham semua, kan? Jadi itu antara kelemahan dalam sistem pendidikan kita. Yalah, kita banyak benda kita nak kata, lagi Arab tu bukan bahasa kita, kan? Banyak. Tapi maksudnya dalam konteks kita yang dah boleh berfikir, yang dah berumur ni. Jadi kalau kita baca Quran tu bagus, baca terus, tajwid jaga elok, tapi setiap yang kita baca tu kita cari ruang dan peluang untuk alal aqal, sekurang-kurangnya kita tengok terjemahan. Apa benda kita baca hari ni, dah baca dekat 5-6 lai dah baca sama-sama, tapi kita tahu cerita apa, kan? Kurang-kurangnya bila kita nak baca, habis baca tu sekarang kita buka, ada terjemahan. Terjemahan, ni cerita Nabi ni, gini, baca sekali lalu. Jadi adalah input dari sudut bacaan dan juga makna tu kita dapat sekali. Dah umur kita ni, dia baca tu bagus terus, tapi kita kena ambil juga terjemahan, tadabbur tu sikit. Kalau jangan banyak sangat, kan baca tak dan pula, nak baca nak betul bacaan, kan. Yang untuk terjemahan tu kita ambil sikit je. Cuba maksudnya setiap kali kita baca tu, kita allocate masa sedikit untuk kita tengok terjemahan.
Kita ikut sunnah para sahabat ni, ambil ayat daripada Nabi tu bagaimana, itu kita kena ikut. Kalau dia baca je, kita betulkan tajwid, bagus, kemas semua, tapi dia tutup tu maksudnya yalah kita dapat baca je. Tapi kalau dia ada terjemahan, ada lain rasa dia, kita tahu sikit. Dan bila kita potong ayat tu, al-qat'u tu yang saya sebut tadi, al-qat'u tu bila kita wakaf tu berbentuk tematik, maudhu'i. So dia berhenti pada habis ni, kat sini dia berhenti makra' ni, ain ni, so tepatlah habis cerita ni. Lepas tu besok dia baca, ni kisah ini pula, cerita gini-gini. Jadi nampak kenalah dari sudut bacaan dan cara kita berhenti dengan tepat dan betul lah. Itu perlu jaga. Sebab itu dia katakan perlu berusaha memahami yang dibaca sehingga kita dapat faham tujuan Quran tu diturunkan. Okey. Kemudian yang ke-10 kata pengarang, dia kata hendaklah membaca Al-Quran mengikut tertib mushaf. Ni adab. Adab bila kita nak baca, ikut tertib mushaf. Baca daripada depan terus bawa ke belakang. Memulai Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus baca ke belakang. Jangan baca daripada belakang ke depan, kan? Dia tak kenalah tertib tu. Tertib daripada depan ke belakang. Walaupun ayat Quran tu turun, dia tak ikut tertib yang ada dalam mushaf. Dia mula surah Iqra, kan? Ada tafsir-tafsir yang ulama buat tafsir berdasarkan asbabun nuzul, ada yang begitu. Tapi kalau dari sudut menghafal, ada setengah kaedah menghafal, dia menghafal daripada belakang. Satu menghafal surah-surah di belakang, ada yang menghafal juzuk-juzuk di belakang. Kalau biasa orang hafal Quran, dia hafal juzuk 30 dulu. Juzuk 30 mula daripada Fatihah, bawa depan. Ada menghafal juzuk 30, ambil juzuk 29, kemudian mula pada depan. Ada ambil 3 juzuk belakang, 30, 29, 28, mula pada depan. Ada setengah kaedah tu dia baca, dia hafal 30, 29, 28, 27 sampai 26. 5 juzuk dia ambil belakang, lepas itu mula pada depan. Itu kalau orang hafal lah. Sebab apa? Sebab sebelah belakang ni ayat dia pendek-pendek. Pendek-pendek, dia mudah lah. Tambah mula kalau anak-anak kita yang umur baru nak ngapal, jadi sesuai dengan nafas dia yang pendek, mudah dia nak sebut. Jadi ikut pengalaman, kalau orang ngapal dia sesuai yang pendek-pendek ni dulu, yang belakang ni, juzuk surah yang belakang, maka dia mula pada belakang, kemudian baru ambil pada depan. Itu sudah hafal. Ada juga kaedah orang ngapal, menghafal belakang muka surat belakang sekali. Dia kalau dia kaedah Turki. Kalau sebelah Turki sana, kalau dia menghafal Quran, dia menghafal muka surat terakhir setiap juzuk. Dia istilah dia panggil istilah pusingan. Dia menghafal muka surat terakhir setiap juzuk. Dia satu juzuk ni ada 20 muka surat, kan? Juzuk 1 20 muka surat, juzuk 2 20 muka surat, juzuk 3 20 muka surat, sampai juzuk 30. Jadi hari ni dia hafal muka surat 20, muka surat terakhir dalam juzuk pertama hari ni. Contoh kan, hari ni Isnin, muka surat pertama, muka surat terakhir juzuk pertama, muka surat 20. Hari ni hafal. Besok dia menghafal muka surat terakhir juzuk 2. Hari ni juzuk 1, muka surat terakhir, muka surat 20. Besok muka surat 20 juga, tapi juzuk 2. Kemudian lusa muka surat 20 juzuk 3, dia ambil muka surat terakhir. Itu kaedah dia sebelah Turki sana lah, dia menghafal sampai juzuk 30. Sampai juzuk 30 tu dia dah ada 30 muka surat, kan? 30 muka surat. Kemudian dia panggil tu satu pusingan, baru pusingan yang pertama. Kemudian dia masuk pusingan yang kedua, muka surat 19 pula, juzuk 1. Besoknya muka surat 19 juzuk 2. Besoknya muka surat 19 juzuk 3. Dia ambil daripada belakang, muka surat belakang. Tadi kaedah begitu. Dia ada juga kelebihan dia tu. Kelebihan dia bila dia baca, bila dia ngulang, dah hafal, dia akan baca pada depan. Sebab biasanya kita ni baca Quran, dah hujung-hujung tu ngantuk, kan? Biasa baca hujung-hujung terselu. Kalau orang hafal, tuan-tuan kalau ngapal kan, katakan ngapal surah Sajadah ke, surah Yasin ke, yang muka-muka depan tu lancar, yang belakang tu dia mula sangkut, lupa-lupa kan. Biasa gitulah. Tapi bila dia buat kaedah, dia hafal daripada belakang, jadi yang belakang tu yang banyak dibaca, kan? Dari belakang tu banyak baca, belakang tu banyak diulang. Jadi yang depan ni kurang diulang. Jadi bila dia baca pada depan, dia akan bertemu.
Yang tak ingat kepada yang ingat. Jadi bila dah baca nak habis satu juzuk tu, makin letih, makin malas itu dia makin lancar, kan? Sebab itu yang paling banyak dibaca. Tu dia ada lebih dekat situ lah. Dia sebutkan kaedah gitu kan. Itu bagi orang hafal lah. Tapi tajuk ni adab membaca Quran, dia kata. Cuma disebut sini kalau kita nak membaca tu, adab secara common kalau membaca dia ikut tertib pada depan ke belakang. Cuma orang hafal tu pelbagai lah kaedah yang ada. Seterusnya bila kita membaca tu kena pastikan memperelokkan bacaan. Itu yang dikatakan tadi. Sayyidina Ali dia kata tajwidul huruf, memperelokkan bacaan huruf-huruf sebutan itu, dan menghiaskan dia dengan suara yang baik. So suara ni kena bacaan yang jelas. Kalau kita ni Allah Ta'ala anugerahkan yang dia punya sunai, dia punya suara yang bagus tu, kena gunakan suara tu yang boleh bertaranum kan, boleh membaca dengan pelbagai rima tu, itu lagi baguslah. Itu kelebihan yang Allah beri. Tak semua orang boleh, tapi ada. Kalau macam sahabat Nabi tu, ada satu kaum Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ni dia punya kelebihan, dia punya kaum dia orang Yaman, sebelah Yaman sana. Dia mempunyai suara yang sedap. Dia kabilah dia tu memang jenis suara sedap. Suara kalau dia sebut, dia baca ayat Quran tu memang jenis suara sedap. Dia jenis kaum tu bila disebut ayat Quran tu bunyi dia sedap kan. Kalau macam kita orang sebelah utara sana kan, dia bunyi macam ketekak sikit, bunyi hampai kan, melekat-lekat sikit bunyi dia kan. Kalau sebelah pantai timur ni ada style dia kan, dia macam jenis dekat ujung-ujung lidah makan dengung dekat depan kan. Dia ada jenis Asy'ari ni, jenis sebutan dia bagus. Nabi SAW kalau Nabi malam, Nabi berjalan dekat kota Madinah tu, Nabi berjalan, para sahabat ni dia amalan dia baca Quran waktu malam. Jadi Nabi bila dengar tu dia kenal, ini kaum Asy'ari, dia kata. Sebab apa? Sebab bacaan dia yang sedap. Dan Nabi sangat puji bacaan mereka yang husnus saut, yang baik bila dia menyebut. Macam kita lah, bila kita belajar tajwid, sebutan, makhraj huruf, kalau ada ruang untuk belajar lagu-lagu tu lagi baik kita kena rebut peluang tu. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah. Kita habis bab adab membaca Quran yang digariskan oleh pengarang. Insya-Allah kuliah kita akan datang nanti kita akan tengok sikit ni. Kuliah datang kita habiskan bab ni, dan kita akan masuk bahagian i'jaz al-Quran pula, insya-Allah, kemukjizatan Al-Quran. Itu kita akan tengok nanti insya-Allah kuliah akan datang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.